Misteri dunia yang belum terungkai sehingga hari ini, part kedua. Time travel. Untuk mempercayai adanya time travel merupakan suatu perkara yang sangat mustahil. Namun terdapat beberapa tangkapan gambar dan klip video yang diambil tanpa sengaja menunjukkan beberapa individu yang dikatakan datang dari masa hadapan. Jom kita lihat. Yang pertama, wanita pada tahun 1938 menggunakan telepon bimbit. Pada tahun 1938, yaitu tahun yang menunjukkan betapa lama ingin mengorak langkah ke arah kemajuan. Namun terdapat satu babak filem yang diambil tanpa sengaja. Seorang wanita mengenakan gaun bersama teman-temannya yang lain. Dia kelihatan berbicara sendirian dengan tangan kanannya terangkat sambil memegang benda seakan-akan telepon bimbit di telinganya. Ketika dia menurunkan tangan kanannya, terlihat seakan-akan telepon bimbit modern. Yang kedua, lelaki berkacamata hitam pada tahun 1920-an. Seorang lelaki didapati seakan-akan memakai pakaian hipster yang kelihatan berdiri di antara kerumunan orang. Walaupun cermin mata hitam sudah ditemukan pada tahun 1920-an, namun fashion hipster yang ditunjukkan lelaki tersebut muncul pada tahun 1940-an. Yang ketiga, mami memakai kasut Adidas. Terdapat sesosok tubuh mami Mongolia yang ditemukan oleh para arkeologi dengan memakai kasut yang hampir sama dengan desain kasut modern Adidas. Padahal Adidas baru menemukan produknya untuk pertama kali pada tahun 1949, sedangkan mami tersebut sudah pun berumur ratusan tahun yang lalu. Yang keempat, seorang lelaki menggunakan smartphone pada tahun 1995. Rakaman klip video itu kelihatan seorang lelaki sedang merakam pertandingan tinju di antara Mike Tyson melawan Peter McNally menggunakan smartphone miliknya. Pada tahun tersebut hanya ada telepon yang boleh mengirimkan pesanan dan bertelepon saja. Pada tahun 2000 barulah ada telepon yang boleh merakam. Yang kelima, Ashabul Kahfi. Time travel yang pertama sehingga keempat kita pasti meraguinya. Namun pernahkah Anda terfikir terdapat satu kisah time travel yang kita tidak boleh raguinya? Kisah yang ada diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Pemuda beriman ini hidup ketika zaman pemerintahan raja yang zalim. Mereka yaitu sebanyak 7 orang pemuda termasuk seekor anjing seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mereka melarikan diri dari kota sehingga suatu ketika mereka singgah di sebuah gua dan mereka tertidur tanpa sengaja selama 309 tahun. Setelah mereka terjaga, salah seorang daripada mereka pergi semula ke kota untuk membeli makanan untuk mereka semua. Namun ketika ingin membayar barangan tersebut, peniaga terkejut karena duit yang digunakan merupakan duit 3 abad yang lalu. Yang ke kota tadi pulang semula ke gua dan menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu mereka semua membuat keputusan agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka semula. MH370. Misteri kehilangan pesawat penerbangan Malaysia MH370 menjadi perbualan yang sangat hangat masyarakat dunia sehingga hari ini. Kehilangan yang penuh misteri apabila pesawat ini tidak diketahui nasib dan punca sebenar. Juru terbang yang mengemudi MH370 bukanlah orang yang tidak berpengalaman. Kapten Zahari Ahmad Shah mempunyai lebih 18,000 jam penerbangan, manakala pembantu juru terbang pula Farid Abdul Hamid mempunyai 2,763 jam masa penerbangan. Pada 8 Mac 2014, pesawat ini berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menuju ke Beijing, China. Kejadian yang telah menimpa pesawat ini merupakan kejadian paling misteri dalam sejarah penerbangan dunia. Penerbangan MH370 berlepas dari KLIA pada jam 12.41 pagi waktu Malaysia dengan membawa penumpang seramai 227 orang dan 12 anak kapal yang terdiri dari 14 buah negara dan 123 orang dari negara China. Pesawat ini dikatakan telah hilang selepas 40 menit berlepas dari KLIA dan sebelum itu juru terbang ada membuat perhubungan kali terakhir dengan unit kawalan udara. Di antara pesawat dan menara kawalan hanya pesanan ringkas yang berbunyi MH370 dari ketinggian 30.000 kaki dan selepas itu tiada lagi kedengaran bunyi dari pesawat itu. Bagaimanapun, mengikut kajian yang dilaporkan yang telah dikeluarkan MH370 telah membuat pusingan U-turn untuk berpatah balik ke Semenanjung. Transponder yang memberi kedudukan pesawat telah dimatikan. Pada pukul 1.52 pagi, MH370 telah dikesan melalui Pulau Pinang. Walaupun transponder dimatikan, pesawat ini masih boleh dikesan melalui radar tentera Malaysia selama 1 jam. Selepas itu, MH370 telah dikatakan bergerak selama 5 jam ke arah Lautan Hindi dan berjaya dikesan melalui ping yang diterima
oleh satelit. Ahli keluarga mangsa menuntut pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan perkara ini dapat diselesaikan dengan segera kerana tiada mayat yang dijumpai dan ramai yang beranggap bahawa mangsa-mangsa masih hidup. Apapun cerita di sebalik kisah MH370 ini, sudah tentu ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang telah berlaku dan menyebabkan terjadinya satu sejarah pencarian kapal terbang paling mahal dalam sejarah dunia, Duyung. Puteri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh seperti seorang perempuan dari pinggang sampai kepala, sedangkan bahagian dari pinggang ke bahagian kaki pula menyerupai seekor ikan. Puteri Duyung merupakan makhluk mitos. Ia kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam dan penenggelaman. Pada tradisi lainnya, Puteri Duyung digambarkan memiliki sifat baik, pemurah, menganugerahkan hadiah dan jatuh cinta kepada manusia. Kisah Puteri Duyung muncul dalam cerita rakyat dari pelbagai budaya di seluruh dunia. Kisah pertama muncul pada masa Assyria kuno tentang seorang dewi bernama Atargatis yang mengubah dirinya menjadi seorang puteri Duyung kerana malu akibat membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Masyarakat Babilonia juga menyembah Puteri Duyung sebagai dewa laut yang dikenali sebagai Ea atau Ones yang digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitos Yunani pula, Puteri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai dan membunuh mereka. Puteri Duyung juga dikaitkan dengan makhluk siren dalam mitos Yunani. Puteri Duyung menjadi salah satu subjek popular dalam bidang seni dan sastra pada abad moden ini. Contohnya dalam karya Hans Christian Andersen yang terkenal iaitu The Little Mermaid pada tahun 1836. Karya sastra tersebut telah diadaptasikan dalam opera, lukisan, buku, filem dan komik. Manakala menurut cerita rakyat Jepun pula, jika manusia memakan daging Puteri Duyung, manusia itu akan memperoleh kehidupan kekal abadi. Misteri membabitkan ikan duyung semakin membingungkan apabila ada pihak yang mendakwa berjaya merakamkan gambarnya malah menangkap jasad makhluk itu. Semakan menerusi internet mendapati ada pihak daripada merata dunia mendakwa menemui jasad ikan duyung, tetapi keaslian gambar yang tertera dalam beberapa artikel itu tidak dapat dipastikan. Selain gambar, terdapat juga jasad kurangnya ikan duyung yang dipertontonkan dalam pameran tertentu, tidak saja di Malaysia tapi di pelbagai negara lain. Pelbagai teori dan andaian dikemukakan berhubung misteri kewujudan ikan duyung. Antaranya ia katakan sebagai spesies hidupan yang mistik dan hanya muncul di dunia manusia sekali dalam beberapa ratusan tahun. Mungkinkah ikan duyung sebenarnya wujud di dasar laut yang paling dalam dan masih belum diterkai oleh manusia? Jom kita buat kajian masing-masing. Sailing Stone. Terdapat satu fenomena menakjubkan kerana terdapat batu yang bergerak sendiri sepanjang lembah. Batu ini terdapat di Little Bonnie Clay Playa di Nevada dan paling terkenal di Racetrack Playa Taman Nasional Death Valley, California. Batuan yang bergerak di sepanjang padang pasir tanpa sebab graviti. Walaupun tiada siapa yang melihatnya, ia betul-betul bergerak kerana terdapat jejak di belakangnya. Batu bergerak yang terdapat di Taman Nasional Death Valley, California telah membuatkan pelancong dan saintis kebingungan kerana kemampuan batu tersebut untuk bergerak sendiri. Tetapi setelah bertahun-tahun membuat spekulasi dan kajian, magneto cuaca jarak jauh juga digunakan, kamera dan batu yang dilengkapi dengan GPS mengatakan mereka telah menemui jawapan kepada fenomena itu. Angin yang sangat kuat dan ais yang sangat tebal telah lama dianggap sebagai penjelasan batu itu bergerak. Ini sebenarnya merupakan gabungan antara kedua-duanya, kata pasukan penyelidik di dalam jurnal PLOS ONE. Betul atau tidak? Boleh buat penyelidikan masing-masing. Rasanya itu sahaja untuk hari ini. Jika anda suka, jangan lupa untuk tekan like, komen dan subscribe. InsyaAllah di masa akan datang kita akan sambung part yang ketiga. Terima kasih.